ila yaumiddin, amma ba'd. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita memulakan tadi bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah itu harapnya benar-benar Al-Quran yang akan kita tadabburi pada pagi ini menjadi sesuatu yang mengeluarkan kita daripada kegelapan dan membawa kita kepada cahaya kebenaran. Kita memohon kepada Allah, ihdina, tunjukkan kami, dan mudah-mudahan dengan permintaan itu kita yakin sungguh-sungguh bahawa yang memberi petunjuk itu, yang memberi bimbingan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya Allah yang membimbing, sekiranya Allah yang memberikan petunjuk, maka tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini sudah memasuki 3 Ramadan, ya, insya-Allah. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Pagi-pagi eloklah kita dalam pengajian begini di waktu pagi, kerana antara perkara yang kita nak elakkan juga selepas daripada sahur, dan kemudian kita solat fardu subuh berjemaah, dan kemudian kita sambung tidur pasal malamnya sudah letih, ialah dengan pelbagai aktiviti malam. Tapi harapnya lepas daripada sahur, lepas daripada sembahyang subuh tu, kalau boleh jangan tidur lagi lah. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau saya sendiri, kalau tidur lepas daripada solat subuh tu, dia akan jadi sakit perut. Pasal dulu pernah ada gastrik kan, sampai pada GERD. Tapi alhamdulillah sekarang dah tak adalah benda-benda tu. Cumanya saya perasan kalau saya tidur lepas daripada subuh, apatah lagi kalau lepas daripada kita sahur tu, sekejap lagi dia akan mula naik sampai ke dada sakitnya tu, kan. Wallahualam. Yang lain macam mana? Okey ke? Kalau tidur lepas subuh? Mungkin lepas subuh tu ngantuk, tidur kejap. Kalau okey, Allahualam lah kan. Macam mana yang lain? Okey. Tapi insya-Allah yang kat sini tak tidur lah kan. Saya memang dah pagi-pagi ikut kelas ni kan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, alhamdulillah kita ada Puan Syafini, Puan Zakia, Puan Cik Zuraini, Puan Hanani, dan Puan Hakim kita. Hari ini kita nak sambung ayat 116 sampai ayat 119. Jadi mari kita baca terlebih dahulu ayat 116 hingga ayat 119. Kita baca sama-sama, ya. Kalau boleh baca, jangan tengok je, baca. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Baik, mari kita lihat pada ayat 116 dan juga ayat 117 terlebih dahulu. Pada ayat 116 dan juga ayat 117 kita masukkan sedikit di situ 116 sampai ayat 117. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik. Boleh nampak ke ayat dia? Susah sikit Jadi mari kita tanyakan terlebih dahulu soalan pada ayat ini. Apakah mesej Allah untuk saya? Itu yang pertama yang kita nak fikirkan bersama-sama. Yang pertama adalah apa mesej Allah untuk saya? So apa mesej Allah untuk saya kalau tengok ayat ni? Yang pertama adalah waqalu ittakhadallahu walada. Mereka iaitu orang-orang kafir, mereka berkata Allah mempunyai anak. So ini mesej yang pertama. Iaitu yang pertamanya adalah orang kafir kata Allah ada anak. Yang kedua, subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Maka ini jawapan yang kita nak kena letak betul-betul dalam diri kita juga. Maha suci Allah. Kita selalu sebut subhanallah, kan? Subhanallah, subhanallah. Kalau boleh waktu tu ketika mana kita membaca subhanallah, kita berusaha menghadirkan dalam hati kita bahawa ya Allah, sungguh kami benar-benar mahu mensucikanmu. Kerana kalau tidak tidak dimasukkan dalam hati betul-betul, nanti lepas kita mengucapkan subhanallah, kemudian kita mengotorkan kembali, kan, perkataan yang kita sebut maha suci Allah, tapi tiba-tiba bab rezeki kita cakap pada Allah warzuqni, kau yang memberikan kami rezeki, tapi lepas ucap subhanallah kita lupa yang rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Allah yang memberikan kita masih lagi boleh bernafas, boleh bernyawa. Tapi ketika mana kita sakit, kita rasa bahawa sakit inilah yang menyebabkan kita akan mati sekejap lagi. Dan walhal sebenarnya sakit ke tak sakit ke, kalau sampai masa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bila sampai masanya, tak ada siapa pun yang boleh melambatkan ataupun mempercepatkan. Lepas kita mengucapkan subhanallah, seharapnya kita sucikan Allah betul-betul. Dan di sini mesej yang kedua untuk kita, maha suci Allah. Ketika mana ada yang berkata Allah mempunyai anak, maka apa jawapan kita? Subhanallah. Maha suci Allah. Dan takkan mungkin Allah mempunyai anak. Kerana di sini nanti kalau kita telusuri sedikit, mereka mengatakan bahawa Uzair, orang Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Ini orang Yahudi kata.
Kalau ada yang berkata Nabi Isa adalah anak Allah, maka ini adalah daripada Nasrani. Bahkan ada yang mengatakan bahawa para malaikat itu adalah anak Allah. Ini yang diungkapkan oleh kelompok musyrikin. Mereka ini mempunyai persamaan antara ketiga-tiganya, iaitu semuanya mengatakan bahawa Allah ada anak. Dan mengatakan Allah ada anak itu adalah satu bentuk penghinaan, satu bentuk pasal kita menganggap bahawa kalau manusia ada anak, kira okey tak? Okey lah. Pasal manusia ada anak. Lagi ramai anak, kita akan lagi kagum. Anak berapa orang ni? 16 orang. 16 orang. Satu mak ke dua mak? Satu mak. Masya Allah. Kan? Pasal saya sebut ni pernah jumpa lah. Kan? Satu mak 16 orang anak. Saya pun tak tahu macam mana 16 orang anak tu. Satu, of course lah, nak jaga 16 tu kan. Kita 3 orang kecil-kecil pun bekerja dah ni. Kan? Dia 16. Kan? Dan Allahumma salli ala Muhammad. 16 orang tu tahun sekali ke macam mana, wallahu taala alam. Kan, itu pun memikir juga. Kan, kita tengok orang rumah kita sekali masuk hospital tu pun dah sesak nafas dah kan, kata keluar selamat ke tak selamat ni kan. 16 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Kita manusia menganggap bahawa anak ramai itu adalah satu perkara yang hebat. Keturunan ramai kalau boleh kumpul tu, dan keluarga siapa? Keluarga Romli. Penuh kan, satu kuantan tu contohnya lah kan, tu memang hebat betul lah tu kan. Tetapi bagi Allah, mempunyai anak itu adalah sesuatu yang kalau kita sebut satu penghinaan, kan? Dengan menyamakan manusia, dengan menyamakan Allah itu sekufu dengan manusia. Maka ini yang kita nak kena berikan perhatian, apa yang diungkapkan oleh golongan ini. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sungguh-sungguh kita dengan apa sahaja yang boleh merosakkan akidah kita, yang boleh merosakkan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ungkapkan subhanallah. Dan pada ayat ini menyebut tentang subhanah, maha suci Allah, kerana tak mungkin Allah itu mempunyai anak. Bahkan apa yang ada di langit dan juga di bumi itu sebenarnya kepunyaan Allah. Dan mana mungkin kita nak mengatakan bahawa apa yang anak, Allah mempunyai anak, sedangkan yang di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Dan kemudian mesej yang terakhir pada sini, pada ayat yang ke-16, kullul lahu qanitun, semua tunduk kepadanya. Semua. Yang Allah memiliki langit dan juga bumi, dan semua yang ada di situ tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penafsiran bahawa ada yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi paling tidak manusia tetap kena tunduk pada sunnatullah. Sunnatullah, manusia kena tunduk. Bahkan kalau dalam pentafsiran itu menyebut tentang bayang-bayang kita. Bayang-bayang kita. Sunnatullahnya manusia tetap kena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah, tangan fungsinya adalah untuk kalau katakan untuk suap makanan. Itu kalau orang yang ada tangan, sunnatullahnya dia akan suap makanan guna tangan. Tapi kalau ada orang yang dia tak nak ikut sunnatullah, dia suap makanan guna telinga dia. Ambil guna telinga, suap. Tak tahulah macam mana dia boleh suap guna telinga kan. Sebab itu paling tidak memang kita nak memberikan gambaran bahawa kullul lahu qanitun. Betapa maha suci Allah itu, semua makhluk tunduk kepadanya, dan tak mungkin kita mengatakan bahawa Allah mempunyai anak. Baik, kemudian kalau kita sambung mesej yang seterusnya, Allah sebut lagi badi'us samawati wal ard.
Allah pencipta langit dan bumi. Mesej yang keempat, apa mesejnya? Allah sebutkan tentang Badi', Allah pencipta langit dan bumi. So ini mesej yang keempat. Dan sebenarnya ada istilah yang menarik kalau kita nak berikan perhatian. Badi'us samawati wal ard. Badi' itu dengan erti kata sesuatu yang diciptakan, tidak ada contoh sebelumnya dan tidak dimulai dengan hal-hal yang sudah ada sebelum ini. Dan itu badi'. Maka Allah menciptakan langit dan juga bumi tanpa ada contoh pun sebelum ni. Dan Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada ciptaan-ciptaan lain sebelumnya, ciptaan yang serupa dengannya pun sebelum ni. Maka Allahumma salli ala Muhammad ini juga menjawab kepada kalau yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah anak Allah, maka sebenarnya kamu terkagum-kagum, kamu kagum kepada Nabi Isa kerana Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah, kan? Maka kamu kagum dengan kejadian tersebut, maka ketahuilah sebenarnya langit dan bumi pun badi'. Allah nak bagi tahu, aku yang mencipta langit dan bumi, maka akulah yang menyebabkan sukar sangat untuk aku mencipta manusia. Ada yang mengatakan bahawa Uzair adalah anak Allah. Uzair ini ada yang menyebutkan dalam tafsir adalah nabi. Ibn Abbas mungkin menyebutkan wallahu taala alam. Tapi antara pendapat yang kuat itu menyebutkan Uzair adalah salah seorang daripada nabi. Dan Yahudi juga mereka terkagum-kagum dengan Uzair ini kerana pada zaman mereka, ini pada zaman Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, pada zaman ini dalam keadaan Uzair dia boleh menghafaz seluruh Taurat. Kan? Taurat itu Nabi Uzair ataupun Uzair ingat semua, kan? Dan satu lagi kekaguman mereka adalah macam mana setelah 100 tahun wafat maka hidup kembali. Itu juga antara yang disebutkan. Allah Ta'ala alam, mungkin kena disemak semula. Tapi poin dia adalah itulah antara kekaguman mereka. Maka ketika mana ada yang mahu kagum kepada selain daripada Allah, maka ketahuilah jangankan Uzair, jangankan Nabi Isa, jangankan malaikat, bahkan Allah dialah yang telah menciptakan langit dan juga bumi ini. Baik, so itu mesej yang keempat untuk kita. Mesej yang kelima. Mesej yang kelima. Mesej yang kelima untuk kita adalah wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya kun fayakun, jadilah, lalu jadilah ia. Sekali lagi nak memberikan gambaran kepada kita, kalau ada yang mengatakan bahawa Allah itu ada anak dan mahu menyamakan Allah dengan makhluk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka ketahuilah makhluk sekaliannya semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak perlu pun nak ada isteri, kan? Allah tak perlu pun dengan isteri itu melahirkan anak, tak perlu pun dengan anak-anak itu menjadi pembantu-pembantu Allah. Allah tak perlukan benda-benda itu. Kan? Maka Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita tanyakan lagi, kalau apa mesej Allah untuk saya pada ayat ini, berdasarkan kepada 5 mesej ini, apa nilai yang kita fahami? Nilai yang saya faham. Apa nilai yang boleh kita fahami daripada 5 mesej ini? Jom kita kongsikan. Boleh kongsikan dekat ruangan chat. Boleh juga kalau nak berbual-bual, boleh saja unmute. InsyaAllah kita sampai jam 9 sahaja untuk pagi ini. Ya Allah, silakan. Adakah apa-apa nilai yang difahami? Apa nilai yang, kalau kita baca ayat ini, apa nilai untuk kita? Allahumma salli ala Muhammad.
beriman dengan keesaan Allah. Terima kasih Pak Syafini kita. Puan Zakiah kata Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', bahkan tidak ada yang sama sepertinya, seperti laisa kamitslihi, ka seperti, mis seperti, kamis, tidak ada yang sepertinya. Jangan kata sepertinya, yang sepertinya pun tak ada. Yang mirip-mirip pun tak ada, apatah lagi yang serupa. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Maha berkuasa. Masya-Allah, tabarakallah. Apa lagi mesej yang boleh kita fahami di sini? Allahumma salli ala Muhammad. Nilai satu, Allah tidak sama dengan makhluk, Allah Maha berkuasa. Apa lagi tadi? Beriman dengan keesaan Allah. Allah itu esa. Maka yang pertama, kalau kita gabungkan mesej-mesej itu, ini nilainya adalah kena dibina betul-betul tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah kita juga membaca tentang mereka yang mengatakan bahawa Allah ada anak. Kan? Ni, wa qalu ittakhazallahu walada. Maka nilai yang kedua adalah kita juga kena acknowledge bahawa akan ada bantahan terhadap keesaan Allah. Jadi ia seiring dalam keadaan kita nak membina tauhid, maka kita juga mengetahui bahawa dalam situasi ini pun akan ada kelompok yang akan membantah. So itu nilai yang dapat kita faham tu. Jadi selepas ini apa yang kita nak kena mantapkan. Kalau kita pergi kepada hal ini, apa ilmu yang kita nak kena mantapkan? Apa ilmu ataupun apa kemahiran yang kita nak kena ada? Yang pertama, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kemahiran ataupun ilmu yang kita perlu ada? Puan Zakiah kata, mantapkan ilmu tauhid ataupun aqidah. Paling tidak dalam setiap yang kita lakukan itu, bahkan pagi ini pun kita melakukan sesuatu adalah kerana Allah, kan? Dan kita sentiasa merasakan bahawa kewujudan Allah itu tanpa kita memahami secara teorinya, secara mendalam. Kalau kita memahami secara mendalam itu bab yang lain, tapi paling tidak, bahkan itu juga yang kita nak bina kepada anak-anak kita, betul tak? Kemahiran kepada anak kita, tak semestinya kita kalau dengan anak kita tu, jom kita buka kitab ni, kita belajar ilmu tauhid hari ni. Anak kita umur 6 tahun nak mengaji ilmu tauhid yang kita, pening juga dia. Kan? Paling tidak kita nak bagi tahu bahawa ayah, siapa yang cipta ayah? Kan? Kalau anak kita sebut Tok Wan lah, Tok kan, okey tak apa, Tok siapa yang cipta? Tok ni moyang lah. Moyang siapa yang cipta? Moyang Nyek lah cipta. Nyek siapa yang cipta? Bla 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 bla. Sampailah dia akhirnya siapa yang cipta ni? Kan? Kalau tak tahu siapa yang cipta, akhirnya anak mula berfikir, oh sebenarnya yang mencipta ayah. Ayah ni pun yang menciptakan ayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak minta sesuatu, contoh minta hadiah hari jadi, suruh dia minta dengan Allah dulu. Masya-Allah, tabarakallah. Betul. Ini juga antara yang saya belajar dululah dengan ada seorang jemaah tabligh. Dia selalu pesan, dia kata keluarganya kalau minta sesuatu, dia akan tanya dulu, dah minta belum dengan Allah? Soalan tu simple je. Boleh je sunatullah ni minta dengan ayah. Sunatullah kena minta lah juga dengan ayah kan. Nanti yang kata, ish,
Ya Allah, saya dah minta dah dengan kau ya Allah. Tapi kenapalah ayah tak faham-faham. Syariatullah, sunatullah pun kena buat. Tetapi sebagai seorang ayah, seorang mak, kena didik anak-anak. Dengan Allah dah minta ke belum? Which is dah doa ke belum? Paling tidak kan. Itu mahal tu. Itu mahal. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Itu menyebabkan anak-anaknya susah untuk menyalahkan orang lain. Itu natijah dia. Kerana kalau nak salahkan ayah, bila ayah tak dapat bagi, sebenarnya tadi dah minta dengan Allah. Yang tak bagi ni sebenarnya siapa? Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kebijaksanaan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia mendapat sedikit, dia tidak melihat pada yang sedikit yang dia dapat itu, tetapi dia melihat kepada siapakah yang memberikan yang sedikit itu. Kita kalau dapat apa ni sepotong roti je, tapi sepotong roti itu adalah pemberian sultan. Nilainya besar tak? Sultan bagi ni besar tak? Walhal sepotong roti je. Ataupun kita pergi dekat sebuah negara, kemudian kita berjumpa dengan Perdana Menterinya, dan Perdana Menterinya itu menghadiahkan kita wang shilling, kalau nilainya dekat Malaysia RM1, wang shilling RM1. Besar tak RM1 tu? RM1 tu kalau nak beli coklat, nak buka puasa nanti pun tak lepas anak kita, kan? Tapi kerana ia diberikan oleh orang besar, RM1 tu bermakna, wish, ada yang simpan RM1 tu daripada muda sampai ke tua, dia cerita dekat anak cucu dia, RM1 ni tok dapat daripada Erdogan. Contohnya lah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu siapa yang melihat kepada apa yang dia perolehi, maka banyak perkara yang kita tak dapat hargai, kan. Tetapi kalau siapa yang mula melihat kepada siapa yang memberi, ya Allah, maka ini akan melahirkan rasa syukur yang sangat mendalam pada diri kita, kan. Bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Saya tak pasti Puan Nazar Sani ke Tuan Nazar Sani. Mungkin boleh juga. Allahumma salli ala. Saya mohon maaf. Saya takut tersilap ni. Ya Karim, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya Puan Ustaz, perempuan. Puan. Okey, baik Puan. Tak maaf ya, takut tersilap nanti panggil. Okey. Terima kasih. Sama-sama. So, ini yang kita nak bina, kan, dalam keluarga kita. Ajak anak-anak kita melihat langit. Lalu kita tanyakan, langit ini siapa yang cipta? Kan? Siapa yang cipta langit? Kalau dia boleh jawab satu-satu, tapi akhirnya, ya Allah, kita akan berjumpa dengan sebenarnya yang mencipta langit ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu yang kita nak bawa. Ilmu, kemahiran, ini yang kita nak kena ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Bahkan satu kisah tentang seorang etis. Mahu berdialog dengan satu anak muda, kan. Lalu anak muda ni pun tak apa, set jadual nak berdebat, dan perdebatannya itu hanyalah nak bagi tahu bahawa Allah ada ke tak ada. Itu je perdebatannya. Lalu pada hari yang dijanjikan itu, mereka janji nak berdebat di hadapan khalayak jam 3 petang. Pukul 3 petang. So pukul 3 petang semua orang dah berkumpul. Termasuklah si etis itu. Dia dah ada dekat atas pentas. Tapi anak muda tak sampai-sampai lagi. Pukul 3 tak sampai. Pukul 4 tak sampai. Pukul 4.30 baru dia sampai. Oi, kita kalau main dengan masa ni janji pukul 3, pukul 4.30 baru sampai ni. Ini janji apa ni? Ni orang tak kerti tepati janji ke apa ni? Kan? Lalu soalan yang pertama, sampai je anak muda ni, etis nak tanya, kamu tidak menepati masa, mengapa kamu terlambat? Oh,
soalannya kan. Lalu apa kata anak muda ni? Tadi dalam perjalanan tadi hujan lebat. Jadi ketika mana nak melintasi sungai, air dah penuh. Jadi kami tak boleh nak lintas sungai. Jadi kerana air sudah penuh, jadi saya kena tunggu sampailah ada satu pokok tumbang. Pokok tumbang. Dan kemudian pokok itu menjadi perahu, dan kemudian barulah saya naik perahu itu untuk menyeberangi sungai. Wah, ada cerita dekat Etis ni. Etis ni kata apa? Ish, mana mungkin? Takkanlah pokok tumbang tiba-tiba jadi perahu, lepas tu kamu naik perahu tiba-tiba boleh lintas sungai dan sampai sini. Kan? Oh, dia tak puas hati ya. Mana boleh pokok tumbang jadi perahu? Siapa yang pernah tengok pokok tumbang jadi perahu kan? Pokok tumbang jadi rumah kan? Oh, ini Doraemon punya cerita ni. Lalu apa anak muda ni kata, kalau begitu perahu pun tak boleh dicipta ataupun jadi tiba-tiba, macam mana kita yang kompleks ini kan boleh jadi tiba-tiba. Mati hujah, mati akal lah. Kan nak kata apa lagi, memang kena diakui bahawa Allah itu wujud. Dia nak bagi tahu tentang sampai ke tahap itu kemahiran ataupun ilmu yang kita nak kena bina sebenarnya. Dan itu juga membawa kepada yang kedua, kerana yang pertama tadi nilainya adalah kita sendiri membina kemahiran. Tidak semestinya, mungkinlah kalau ada yang pergi belajar ilmu tauhid dan sebagainya, ilmu akidah, bahkan saya sendiri pun kalau kat kampung, saya duduk kampung kan, biasalah kita orang kampung kan, pergi pondok-pondok kan, pergi cari tuan-tuan guru, kita pergi belajar kan. Ilmu akidah ni tak pernah habis kita belajar kan. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita belajar itu untuk semakin kenal Allah kan. Bahkan saya Ramadan ni insya-Allah mulai minggu depan kita akan aktifkan ulang kaji menyingkap tabir ilahi yang dah lebih 60 siri kita bawa itu. Ramadan ni kita nak ulang kaji balik semua itu kan. Yang mudah-mudahan dengan kita ulang kaji itu manfaatnya dapat diperolehi oleh semua orang lah, insya-Allah. Pasal ini penting untuk memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mampu untuk pergi ke kelas-kelas dan sebagainya, paling tidak yakinkan bahawa segalanya kita kena tahu bahawa kerana Allah. Itu yang kita nak buat tu. Pergi sekolah, hantar anak kerana siapa ni? Kerana Allah. Dan bangun pagi-pagi kerana Allah. Nak meyakinkan kerana Allah itu yang kita nak bawa. Langit ni siapa buat? Ayah siapa buat? Mak ni siapa yang buat? Dan paling tidak kita bawa benda-benda yang simple macam tu dulu. Yang keduanya adalah bercakap tentang bantahan terhadap keesaan Allah. Maka ini juga penting untuk kita. Ilmu untuk berdialog. Apa dia? Supaya manusia semakin kenal Allah. Kena ada kemahiran ni juga kan. Kena ada kemahiran untuk berdialog. Dan tujuannya adalah supaya kita semua, supaya orang yang kita berdialog itu kenal Allah. Itu tujuannya. Bukanlah supaya orang yang kita dialog itu kita nak tunjukkan sebenarnya kamu lemah. Sebenarnya kamu salah. Tak, kita bukan nak buktikan dia salah. Kita bukan nak buktikan dia lemah. Tapi kita nak buktikan bahawa kita ada Allah. So itu nilai yang kita kena tanamkan juga. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita tengok berdasarkan mesej ini, maka pagi ni kita dah faham, mengetahui tentang tauhid dan juga bantahan terhadap orang yang menentang tentang ketauhidan kepada Allah itu. Ini dua perkara besar yang kita nak kena mantapkan, iaitu ilmu akidah. Tadi saya sebutkan, paling tidak adalah selalu dengan keluarga kita tanyakan, ini makanan ni siapa yang bagi? Kita dapat buka puasa ni siapa yang bagi? Ni kata jiran sebelah ambil daripada mana? Jiran sebelah ambil tadi ada ada Grab food hantar. Grab food ambil daripada mana? Daripada kedai. Kedai tu
masak ikan tu ambil daripada mana? Ikan tu ambil daripada laut. Ikan ambil daripada laut. Laut itu siapa yang cipta dia? Pening kepala kan. Akhirnya kembali kepada yang badi', yang memulakan ciptaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Encik Zuraini. Maka di sini nanti timbullah kerana ulama-ulama dahulu mereka memikirkan macam mana untuk memastikan ilmu tersusun, dan kalau dulu kita dah ada inovasinya dan kita tahu ada kitab-kitab tauhid, kitab kan, wallahu taala alam, hari ini mungkin ada yang boleh bina apps. Saya tak tahu apps apa yang dia nak bina kan, tapi macam mana membina apps yang boleh mendidik anak-anak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tenaga pengajar, ada guru-guru dekat sini yang boleh membina silibus, bukan silibus untuk anak-anak dekat sekolah, tapi silibus kekeluargaan. Bagaimana mengenal Allah bersama ahli keluarga, bersama keluarga. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak lagi sebenarnya. Kalau kita nak mantapkan ini, kita nak suburkan ini. Tapi kena disuburkan. Kalau tidak disuburkan, ia akan mati macam tu je. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kita tak nak dalam keadaan ya karim, manusia termasuklah kita sendiri tidak berusaha untuk mengenal pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita telusuri, tadabbur dengan soalan ayat 116 dan juga ayat 117. Baik, kita nak lanjutkan pada ayat 118 dan juga ayat 119. Untuk ayat 118 dan juga ayat 119 kita akan terus kepada soalan-soalan yang lain. Jadi kita sampai bawa kepada inovasinya. Tapi yang ini kita nak lihat macam mana kita dapat beramal dengan ayat 118 dan juga ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, sekali lagi, apa mereka kata? Mesejnya kat sini. Alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami mengenai kebenaran Muhammad atau datang kepada kami sesuatu keterangan mukjizat. Nanti kita akan tengok apa persoalannya. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pun pernah berkata seperti mana yang dikatakan oleh mereka ini. Sebab itu hati mereka ni sekaliannya adalah bersamaan. Sama je mereka ni daripada dulu sampailah sekarang. Iaitu degil dan juga kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. Baik, maka di sini kalau kita lihat bahawa adanya Allahumma salli ala Muhammad, orang yang tidak berilmu ini, mereka bertanya tentang kenapa tak bagi tahu direct je dengan kami, kenapa Tuhan tak cakap je dengan kami tentang wahyu ni, kenapa kena bagi tahu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan? Kenapa kalau tidak pun bercakap direct dengan kami, kenapa cakap jelah dengan apa-apa cara, tapi kenapa tak melalui kami saja, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Pertanyaan mereka ini sebab apa? Nanti kita akan tanya. Apakah sebab? Sepatutnya kalau mereka minta, boleh saja Allah nak tunaikan, tapi kenapa tak ditunaikan permintaan yang sedemikian? Mari kita lihat beberapa soalan. Ada dua soalan yang boleh kita berikan perhatian. Yang pertamanya,
Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan, mereka kata apa? Alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami sesuatu keterangan, iaitu mukjizat. Soalan, sesungguhnya orang-orang kafir mereka telah meminta supaya turunnya kepada mereka mukjizat. Namun permintaan mereka tidak dipenuhi oleh Allah. Why? Kenapakah permintaan mereka tidak dipenuhi oleh Allah? Baik. Ini berlaku kerana mereka meminta untuk datang kepada mereka suatu keterangan, iaitu mukjizat, disebabkan kedegilan mereka. Mereka nakkan keterangan, mereka nakkan mukjizat ini bukan pasal mereka nak tahu, tapi kerana mereka degil. Bukan pasal nak dapat petunjuk. Bukan kerana mereka nak dapatkan kebenaran. Tak. Tapi nak menunjukkan degilnya mereka. Sebab itulah permintaan mereka ini tidak diterima. Sesungguhnya para rasul itu datang dengan mukjizat yang diimani oleh manusia seperti mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Maka inilah antara sebab yang kita nak kena check balik. Terkadang ada permintaan kita itu bukan kerana nak mendapatkan kebenaran, bukan kerana nak mendapatkan petunjuk, tetapi ada yang meminta tetapi untuk menunjukkan kedegilannya. Kan, kalau kau betul sangat tunjuklah. Tapi kalau orang dah tunjuk, tak betul pun. Dia akan swing juga ke tempat lain. Kan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu tapi di sini menyebut tentang mereka yang tidak tahu, tidak tahu. Wa qala alladhina la ya'lamun, mereka yang tak tahu. Apatah lagi kalau mereka yang tahu, ya Karim, itu lagilah kan, mereka bertanya itu disebabkan bukan sekadar keangkuhan, tapi disebabkan kedengkian. Itu yang kita lebih khawatir. Ya Karim, baik. So itu yang kelima. Maka apa pelajaran untuk kita? Waqala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Apa peringatan untuk kita? Kalau dahulu ada orang yang bertanya kerana degil, dia bukannya bertanya untuk dapatkan kebenaran. Apa peringatan untuk kita? Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya ini juga menjadi peringatan kepada diri saya supaya bahkan kita dalam sesi tadabbur dengan soalan ini, yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh, ya Allah, mudah-mudahan kami yang bertanya dan terus bertanya ini bukanlah kerana nak semakin mengeraskan hati kami, tapi ya Allah, tolong ya Allah, dengan semakin kami bertanya ini, semakin lembut hati kami dan semakin kami yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkan niat dan mindset bila bertanya, kan, Puan Syafini. Sungguh kan, terkadang kalau kita rasa kita lebih berilmu daripada orang, kan, kita nak bertanya kepada orang itu, terkadang persoalan itu bukanlah kerana kita tak tahu, kan, tapi nak menunjukkan yang kita ni lagi hebat. Walhal kita boleh dapat manfaat ilmu itu hatta daripada anak kecil. Kan, Allah boleh ajarkan kepada kita. Tetapi kerana kita ni dalam hati kita ni ada sombong, dalam hati kita ni ada kibir, maka itu yang menyebabkan banyaknya kebaikan-kebaikan ilmu itu tak sampai kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ingat kata-kata motivasi lah yang saya mungkin boleh petik sedikit daripada seorang usahawan di Indonesia, namanya Pak Yusuf Hamka. Pak Yusuf Hamka. Beliau menyebutkan bahawa ke mana-mana sahaja beliau pergi, beliau sentiasa meletakkan dirinya adalah orang yang tidak tahu. Kan? Kerana kalau meletakkan dirinya sebagai orang yang tidak tahu, orang yang tak tahu ni dia nak bertanya. Kan? Kalau orang yang letakkan dirinya adalah sebagai orang yang tahu, dia nak tanya tu,
segan betul nak tanya. Nanti kalau tanya ke orang nampaklah aku ni tak cerdik. Kan? Itu kelemahan kita. Kita takut orang nampak kita tak cerdik. Kan? Walhal sebenarnya tanyalah, dan tanyalah itu dalam keadaan sebenarnya saya pun tak tahu. Walaupun kadang-kadang kita dah tahu dah. Tak, sebenarnya ada benda yang saya mungkin tak tahu dekat sini. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kadang-kadang kita belajar Al-Quran walaupun dengan anak kecil. Sentiasa letakkan bahawa ada benda yang saya tak tahu. Kan? Maka itu menyebabkan kita sentiasa tunduk. Tunduk itu bukanlah dalam keadaan kita tak ada izzah, tapi ketundukan itu adalah kerana itulah antara ciri orang yang berilmu, tidak menyombongkan diri. Apatah lagi kalau yang bertanya itu dengan tujuan untuk menunjukkan kedegilan. Baik. Ada student yang kurang ilmu tentang adab berguru, selalu bertanya untuk test gurunya. Wallahu ta'ala alam. So itu juga kami selalu diajar sebelum memulakan apa-apa pelajaran, kita paling tidak membaca kitab-kitab yang terkait dengan misalnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Itu bagi orang yang hafal Quran, kitab itu wajib. Bukanlah wajib apa, bermula dengan adab sebelum ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana adab itu juga adalah manifestasi kepada ilmu. Kerana kalau semakin berilmu seseorang tidak menunjukkan adabnya, maka dia tidak memanifestasikan ilmunya. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau di pondok-pondok selalu ataupun di madrasah selalu diajarkan ta'lim wa muta'allim. Macam mana untuk orang yang mengajar dan orang yang belajar itu ada dia punya adabnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mungkin dalam kelas-kelas secara umum macam ni tak adalah. Tapi kalau tuan-puan ikuti kelas secara khusus, kalau boleh mulakan dahulu dengan kitab tersebut. Dan itu cadangan sahaja, banyak lagi yang lain-lain. Tapi bab adab itu. Terima kasih Puan Nazar. Ini sangat penting kerana ada yang bertanya itu bukan kerana nak tahu tapi nak test ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Karim. Selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah wa aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum. Dan orang-orang musyrik, iaitu orang yang tidak berilmu pengetahuan, berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami mengenai kebenaran Muhammad atau datang kepada kami suatu keterangan mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti mana yang dikatakan oleh mereka, hati mereka sekalinya adalah bersamaan degil dan kufur. Hati mereka ni sama, apa persamaan dia orang mereka, persamaan mereka. Maka inilah yang menjadi persoalan. Dari sudut apakah persamaan di antara hati-hati orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan dengan hati-hati orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka? Apa persamaannya? Maka Ibn Juzai menyebut hati mereka ni seakan-akan sama, iaitu orang musyrik yang tak ada pengetahuan dan hati orang kafir yang terdahulu sebelum mereka. Persamaan yang dimaksudkan dari segi apa? Kufur dan permintaan mereka pada perkara yang tak patut diminta. Kenapa tak bagi tahu direct je dengan kami? Kenapa tak bagi wahyu dekat kami je? Kan senang kalau kami dapat, tak payahlah kami pening-pening. Kami percaya terus je lah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan itulah permintaan semenjak dahulu lagi. Mereka meminta hidangan daripada langit. Mereka meminta petunjuk, mukjizat-mukjizat. Bacalah mukjizat-mukjizat Nabi-Nabi yang terdahulu kan. Betapa mereka meminta bukti-bukti itu. Tapi sebenarnya yang mereka minta itu adalah kerana kerasnya hati. Bukan kerana mereka nak dapatkan pengetahuan atau mereka nak dapatkan keimanan itu. Maka apa pelajaran penting bagi kita? Kalau kita faham dalam keadaan ini, apa pelajaran penting untuk kita? Mereka ini sama hati mereka, iaitu kufur.
dan mereka minta perkara yang tak patut minta. Maka pelajaran untuk kita, apa peringatan untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ini juga menjadi peringatan penting untuk kita. Ingat, jangan sampai kita membiarkan hati kita dalam keadaan kufur. Jangan kita biarkan diri kita berada dalam keadaan kekufuran. Kufur ni apa? Maksudnya kita membiarkan hati kita ini degil, kita membiarkan hati kita ini bukanlah bertanya soalan, bukanlah dengan meminta sesuatu itu tujuannya untuk semakin bertambah iman, tetapi kita minta sesuatu itu adalah kerana nak menunjukkan kesombongan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita doa sungguh-sungguh lah. Ya Allah, lembutkan hati kami. Ya Allah, selalu kita mintakan dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu dalam konteks kita juga meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus dan keluarkan kami ya Allah daripada kesesatan ini. Kerana wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam surah Al-Jumu'ah yang kedua itu, bagi orang yang bersama dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini dijelaskan sampai sedetail itu, sedemikian rupa? Kerana kamu dulu dalam kalangan orang yang wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, orang yang berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maka kita minta sangat-sangat dengan Allah, ya Allah, tolong kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, ya Allah, tunjukkan kami ya Allah ke jalan kebenaran ya Allah, dan jangan kau biarkan kami berada dalam kesesatan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kalau kata Puan Nazar di situ selalu beristighfar. Apatah lagi waktu Ramadan ini kita selalu bangun untuk sahur, maka pada waktu sahur itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah orang yang pada waktu sahur mereka memperbanyakkan yastaghfirun, dan mereka melazimi diri mereka dengan istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan yang terakhir ini pada ayat yang ke-119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad dengan kebenaran serta menjadi pembawa kabar gembira kepada orang-orang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semuanya itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Kalau ayat sebelum ini menunjukkan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat 119 ini kembali tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. Kami utuskan engkau wahai Muhammad bil haqq. Engkau sudah membawa kebenaran, tapi mereka mempertikaikan kebenaran itu dan ini. Basyira, engkau membawakan kepada mereka khabar gembira. Nazira, dan engkau membawakan kepada mereka berita-berita amaran. Sebab itu kadang-kadang kita ni orang yang berdakwah, melihat orang yang berada di sekeliling masih tidak mahu memahami agama, hati kita jadi luluh. Dan kadang-kadang kita rasa ya Allah, tak berdaya sangat-sangat, rasa sedih sangat-sangat. Maka jangan sampai kesedihan itu menyebabkan kita lemah. Dengan kesedihan itu menyebabkan kita mungkin cepat untuk marah. Dan kenapa kau tak faham-faham lagi? Maka ini juga menjadi peringatan kepada kita sebagai seorang da'i, bahawa tugas kita adalah menyampaikan kebenaran, basyira wa nazira, dan kita mengikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tugas kita hanya menyampaikan wala tus'alu an ashabil jahim. Setelah engkau sampaikan semuanya itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Yang penting
kita sudah berusaha sampaikan. Itu yang penting. Kerana kalau kita tak sampaikan, itu satu perkara yang kita nak kena berikan perhatian juga. Allahumma salli ala Muhammad. Maka pada ayat yang terakhir ini, untuk perbincangan kita pagi ini, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad dengan kebenaran serta menjadi pembawa kabar gembira kepada orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semuanya itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Soalannya, apakah pengajaran yang boleh diambil oleh seorang pendakwah daripada ayat? Yang penting sampaikan ya. Itu kena highlightkan. Maka Allah mengutuskan para rasul untuk beri khabar gembira kepada orang yang taat kepada perintah Allah dan memberi peringatan kepada orang yang ingkar. Khabar gembira kepada orang yang taat dan peringatan kepada orang yang ingkar. Bukanlah tugas para rasul untuk memaksa manusia beriman. Tugas para rasul bukan begitu. Bahkan hari ini pun kita bukanlah tugas kita memaksa untuk orang beriman. Kita kena tunjukkan contoh keteladanan yang terbaik dan meletakkan kembali Islam di tempat yang tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Orang pandang Islam sebelah mata, bukan kerana Islam itu tidak bagus, tapi umatnya yang Allah Ta'ala alam, pergilah dalam segenap bidang, di manakah umat Islam? Tanyakan. Pergilah. Kita bahkan, ini pun kita meminjam daripada siapa? Google. Kita pinjam daripada Facebook. Kita pinjam daripada Zoom. Ni siapa yang buat ni? Di manakah umat Islam? Saya bertanya ini bukanlah kerana orang lain, tapi saya tanya diri saya sendiri. Di manakah umat Islam? Allahumma salli ala Muhammad. Oleh itu, tidak akan dipertanggungjawabkan kepada para rasul sekiranya orang-orang yang diseru itu terus-menerus ingin kekal dalam kekufuran atau kesombongan. Maka pengajaran yang kita boleh ambil sebagai seorang da'i, kita hanya ditugaskan untuk terus menyampaikan. Tetapi jangan sampai kita jadi lemah ataupun kita jadi rasa gundah gulana ataupun kita rasa stres sampai kita tak boleh buat apa-apa. Yakinlah bahawa setelah engkau menyampaikan, di sana tidak diminta pertanggungjawaban kepada mereka yang degil itu. Allahumma salli ala Muhammad, ataupun taat terhadap mereka yang degil itu. Ya Karim, Allahumma salli ala Muhammad. Maka inilah pelajaran untuk kita. Terus sampaikan, jangan paksa. Guna cara yang paling hikmah untuk mengajak kepada kebenaran dan yakin sungguh-sungguh. Dan ingat, bila sudah menyampaikan, kalau masih lagi mereka tidak mahu beriman, ya Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kadang-kadang jangan pergi pada orang lain, kadang pada anak kita, pada keluarga kita, kan kita rasa stres sangat-sangat. Tapi kita minta dengan Allah, ya Allah berikan mereka hidayah, dan ya Allah berikan kami kekuatan, dan ya Allah tolong ya Allah jangan sampai kami dipertanggungjawabkan atas kekufuran mereka nanti. Maka ayat ini menjadi satu kelegaan bagi kita, orang yang sudah menyampaikan kebenaran. Allahu Ta'ala a'lam. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaktafi bihadzal qadar. Cukup dahulu untuk pagi ini. Kita sampai jam 9:04 mohon maaf. Dan insya-Allah kita berjumpa pada minggu hadapan, waktu yang sama, kerana Ramadan. Saya perlu, ataupun kita buat waktu pagi lah. Pasal kalau malam, bila masa nak buatnya. Semua dengan tarawih dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya serahkan kembali kepada Tuan Hakim atau macam mana? InsyaAllah Ustaz. Okay, kalau lembut. Ustaz Tadi betul lah, tak feel dah tu kena lembut. nak berdiri boleh lah Ustaz. Baik. Ustaz boleh buat penutupan ya. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita bertemu pada minggu hadapan. Kafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Ila allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan tuan-puan, saya juga maklumkan insya-Allah mulai minggu hadapan kita akan mulakan sesi ulang kaji untuk menyingkap tabir ilahi.
Ada lebih daripada 60 siri yang kita sudah lalui, tapi insya-Allah untuk Ramadan ni kita nak ulang kaji sekitar 60 siri. Yang kita dah lalui itu bukanlah 60 siri tewak 60 kali, tapi semua siri itu kita gabungkan untuk kita ulang kaji supaya menjadi pemantapan kepada kita sebelum kita teruskan selepas daripada Ramadan nanti siri-siri yang seterusnya untuk meningkat Tafsir Ilahi insya-Allah. Dan untuk ini minggu depan kita jumpa hari Selasa dalam tadabbur dengan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.